Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua pelajar. Okey, pada hari ini kita masih lagi berada di graf fungsi Matematik tingkatan 2 bab 8 di mana pada hari ini kita akan belajar satu lagi objektif baru daripada 8.2 iaitu objektif kita pada kali ini adalah untuk membina jadual nilai bagi fungsi bukan linear. Sebab video sebelum ni saya dah bagi tahu untuk membina jadual nilai bagi fungsi linear. Kali ini saya akan mengajar tentang membina jadual nilai bagi fungsi bukan linear. Dan seterusnya melukis graf menggunakan skala yang telah diberikan. Okey. Graf fungsi mempunyai dua iaitu yang pertama adalah fungsi linear dan yang kedua adalah fungsi bukan linear. Jadi ini adalah contoh bagi graf fungsi linear yang mana graf yang terhasil adalah satu graf garis lurus. Dan untuk fungsi bukan linear yang pertama adalah fungsi kuadratik yang mana punca kuasa dia adalah 2. Dan akan menghasilkan graf senyum dan juga graf masam. Graf senyum adalah untuk fungsi yang positif dan graf masam adalah untuk fungsi yang negatif. Yang kedua adalah fungsi kubik yang mana punca kuasa X dia adalah 3. Dan ini adalah contoh graf dia. Yang terakhir adalah fungsi saringan di mana n dia boleh jadi -1, -2 dan sebagainya. Jadinya contoh X punca kuasa X kuasa -1. Jadi kita juga boleh ubah dia jadi 1/X. Kita bawa X ni ke bawah, maka X ni akan menjadi positif. Jadi langkah-langkah untuk melukis graf yang pertama adalah sama juga macam graf fungsi linear. Iaitu yang pertama membina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Yang kedua adalah melukis setiap paksi dengan skala yang diberikan atau dengan skala yang sesuai. Yang ketiga adalah memplotkan titik XY bagi pasangan tertik daripada jadual nilai. Dan yang terakhir adalah menyambung titik itu dengan garis lurus atau lengkung yang licin. Jadi tips yang diberi di sini, mata pensil dan tajam dapat membantu murid melukis garis atau lengkung dengan licin. Jadi make sure mata pensil yang digunakan adalah tajam. Murid juga dibenarkan menggunakan pembaris fleksibel untuk melukis garis lengkung. Okey, mari kita tengok kepada contoh untuk fungsi kuadratik. Yang pertama, bina satu jadual nilai bagi fungsi y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 5 untuk x lagi besar ataupun sama dengan -3 dan lagi kecil daripada ataupun sama dengan 3. Maksud di sini x adalah daripada -3 sehingga 3. Jadi kita nak membina satu jadual nilai, kita ingin mencari apakah y. Jadi untuk mencari y, kita gantikan sahaja nilai x di dalam fungsi tersebut. Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. Gantikan sahaja x -3 di dalam x. Y sama dengan 2 -3 kuasa 2 tambah dengan -3 tolak 5. Jadi y sama dengan 2. -3 kuasa 2 akan menjadi 9. Tambah jumpa tolak akan menjadi tolak 3 tolak 5. Jadi y 2 darab 9, 18. Tolak 3 tolak 5 tolak 8. 18 tolak 8 akan mendapat 10. Jadi y adalah 10. Seterusnya saya gantikan nilai -2 di dalam fungsi x. Jadi y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. Gantikan sahaja -2 ni di dalam x. Y sama dengan 2 -2 kuasa 2 tambah x tolak 5. Tambah -2. Tambah -2 tolak 5. Jadi y sama dengan 2 -2 kuasa 2 akan mendapat 4. Tambah jumpa tolak akan menjadi tolak 2 tolak 5. Jadi y sama dengan 2 darab 4, 8. Tolak 2 tolak 5 tolak 7. Jadi y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Okey, untuk langkah seterusnya saya menggunakan kalkulator kerana ianya lagi mudah dan menjimatkan masa. Okey, untuk menggunakan kalkulator yang pertama adalah kita kena masukkan fungsi tersebut di dalam kalkulator. Macam mana kita nak masukkan fungsi tersebut dalam kalkulator? Yang pertama kita masukkan 2. Tekan sahaja 2. Lepas tu tekan alpha, maka akan keluar satu di sini A. Lepas tu tekan penutup bracket ni. Sebabnya di atas penutup bracket ni ada tulisan X. Maka terhasillah 2X.
Lepas tekan 2x, kita nak jadikan ia 2x kuasa 2. Jadi tekan kuasa 2. Selepas itu kita tekan tambah. And then tekan alpha balik. Lepas tu tekan penutup bracket. Tambah x. Tekan tolak. Tekan 5. Lepas kita dah berjaya masukkan fungsi tersebut di dalam kalkulator, apa yang perlu kita buat adalah kita tekan calculate. Jadi x yang kita nak yang seterusnya adalah negatif 1. Jadi kita gantikan saja negatif 1 sekejap ya. Okay. Jadi saya gantikan saja nilai x ini negatif 1. Saya tekan saja negatif, saya tekan 1. Jadi saya tekan sama dengan. Lepas tu saya akan dapat nilai untuk negatif 1 adalah negatif 4. Seterusnya saya nak tahu nilai untuk x kosong, nilai y untuk x kosong. Jadi saya tekan calculate balik. X berapa? X kosong. Tekan kosong. Tekan sama dengan. Maka terhasillah nilai y dia adalah negatif 5. Seterusnya tekan lagi calculate. X seterusnya adalah 1. Tekan sama dengan. Maka dapatlah y dia negatif 2. Tekan lagi calculate. Masukkan nilai 2. Tekan sama dengan. Dapat y dia 5. Dan yang terakhir tekan lagi sekali lagi calculate. Masukkan nilai y dia 3. Tekan sama dengan. Maka dapatlah nilai dia 16. Maka kita telah berjaya membina satu jadual nilai. Selepas kita berjaya membina satu jadual nilai, apa yang perlu kita buat? Melukis setiap paksi dengan skala yang diberikan atau dengan skala yang sesuai. Okey. Arahan soalan adalah dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y, lukis graf fungsi tersebut. Okey, dia cakap 2 cm bermaksud satu kotak ni adalah 2 cm. Satu kotak ni juga adalah 2 cm. Jadinya, untuk paksi Y, dia nak 2, 4, macam itulah. Dan untuk paksi X, dia nak 1, 2. Satu unit sahaja. Jadinya, kita nak melukis paksi, kita kena melihat kepada nilai X dan juga nilai Y. Untuk kita melukis paksi X, kita kena melihat nilai Y. Tengok nilai Y. Sebabnya, nilai Y ni inilah yang menentukan paksi X kita ni berada dekat atas ke dekat bawah ke. Kita tengok nilai Y. Nilai Y yang paling besar adalah 16 dan nilai Y yang paling kecil adalah negatif 5. Dan paksi yang digunakan adalah, skala yang digunakan adalah 2 unit. Bermaksud, X kita akan berada dekat mana? 2, 4, 6. 2, 4, 6. So, bermaksud X kita boleh berada dekat kawasan sini. X kita boleh berada dekat kawasan sini. Dan untuk Y pula, untuk melukis paksi Y, kita kena tengok pada apa? Tengok pada nilai X. Negatif 3 adalah nilai yang paling kecil dan 3 adalah paling yang besar. Bermaksud, kita kena berada di tengah-tengah, kiri ataupun kanan. Bermaksud di sini di mana? Seimban, tengah-tengah sahaja. Sebabnya, kita kena balancekan dia. Jadinya macam itulah. Inilah contoh saya melukis paksi untuk Y dan juga paksi untuk X. Setelah saya lukis paksi, apa yang perlu saya buat? Saya masukkan skala dia. Skala dia beritahu adalah 2 cm untuk 1 unit pada paksi X. Maknanya 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan 2 cm untuk 2 unit pada paksi Y. Maknanya satu kotak ni 2, 4, 6, 8. 2 unit untuk setiap kotak. Setelah kita berjaya melukis paksi dan juga meletakkan skala dia, kita boleh memplotkan graf. Macam mana kita nak plotkan graf? Kita baca daripada jadual nilai tersebut. Jadi kalau jadual nilai tersebut mengatakan X negatif 3, Y 10, jadi kita tandakan sahaja. X negatif 3, Y 10, kita plotkan sahaja. X negatif 2, Y 1. X negatif 1, Y negatif 4. X kosong, Y negatif 5. Negatif 5 ni berada dekat tengah-tengah ya, sebab satu kotak ni mengandungi 10 kotak kecil.
Jadi kalau 5, dia akan berada di tengah-tengah ni. Separuh daripada kotak ni. Sebab kita menggunakan skala 2 unit. Selepas itu, X1, Y negatif 2. X2, Y5. Yang terakhir adalah X3, Y16. Selepas kita berjaya plotkan graf, kita boleh buat apa? Kita boleh sambungkan titik-titik ini dengan satu garisan yang cantik. Lagi tak cantik ni. Maka terhasillah satu graf kuadratik. Kenapa graf ini seperti ini? Kerana ianya adalah graf positif. Jadi kita namakan graf ini adalah graf apa? Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. Okey. Kita tengok pula kepada fungsi kubik. Bina satu jadual nilai bagi fungsi y sama dengan x kuasa 3 tolak 6 kuasa 3. Maksud ianya adalah fungsi kubik. Untuk x lagi besar ataupun sama dengan negatif 2 dan lagi kecil ataupun sama dengan 4. Bermaksud x ini berada di negatif 2 sehingga 4. Jadi negatif 2 sehingga 4. Tetapi telah dibagi jadual nilai, cumanya belum lengkap. Macam mana kita nak lengkapkan dia? Yang pertama saya guna kaedah manual, gantikan sahaja. Jadi saya keluarkan fungsi dia y sama dengan x kuasa 3 tolak 6 dan saya gantikan nilai kosong untuk saya mengetahui nilai y dia dalam x tersebut. Y sama dengan x kosong kuasa 3 tolak 6. Y sama dengan kosong kuasa 3 akan tetap kosong. Kosong kuasa dengan apa sekalipun akan tetap kosong. Tolak dengan 6. Maknanya y adalah negatif 6. Jadi seterusnya saya nak menggunakan calculator. Perkara pertama saya kena buat adalah masukkan fungsi tersebut di dalam calculator. Jadinya saya tekan alpha. Selepas itu saya tekan penutup bracket. Maka terhasillah x. Dan untuk menghasilkan x kuasa 3, tekan shift dan tekan punca kuasa 2 ini. Sebab di atas dia ada kuasa 3. Jadi terhasillah x kuasa 3. Tekan tolak. Tekan 6. Okey. Jadi terhasillah graf x kuasa 3. Jadi terhasillah kita dah berjaya masukkan fungsi x kuasa 3 tolak 6 di dalam calculator. Jadi macam mana kita nak kira pula? Kita tekan calculate. Apa x yang kita nak? 4. Tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai bagi x 4, y dia adalah 58. Jadi kita dah berjaya membina jadual nilai untuk fungsi kubik ini. Seterusnya kita nak buat apa? Kita lukis setiap paksi dengan skala yang telah diberikan. Maka saya conteng. Kita lukis setiap paksi dengan skala yang telah diberikan. Okey. Dia cakap kat sini, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X, bermaksud 2 cm pada 1 unit. 1, 2 dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y. 10 unit. Bermaksud 2 cm kepada 10 unit. 10, 20. Jadi yang kita nak melukis paksi terlebih dahulu. Untuk paksi X, tengok pada nilai Y. Nilai Y paling kecil adalah negatif 14 dan paling besar adalah 58. Jadinya, dia menggunakan skala 10. Bermaksud 10, 20, 30. Bermaksud di sinilah. Di sini pun okey. Paksi X kita boleh berada di garis ini. Dan untuk paksi Y pula, kita nak lukis paksi Y, kita kena tengok kepada nilai X. Nilai paling kecil adalah negatif 2 dan nilai paling besar adalah 4. Bermaksud kita kena lebihkan bahagian kanan. Kita kena lebihkan bahagian sini. Jadi, kita lebihkan di bahagian sini. Jadi, akan berada di sinilah. Macam inilah contoh dia. Kena bertembung. Akan berada di sini contohnya. Jadinya, saya dah berjaya melukis paksi. Apa seterusnya saya perlu buat? Seterusnya, saya perlu masukkan unit skala dia. Masukkan skala dia.
Jadi dia cakap 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X, bermaksud 1, 2, 3, 4. Negatif 1 dan negatif 2. Dan 10 dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y. Masukkan saja 10, 20, 30, 40, 50, 60. Selepas saya berjaya masukkan skala dan juga lukis paksi, saya boleh plotkan graf. Macam mana nak plotkan graf? Kita tengok pada jadual nilai. X negatif 2, Y negatif 14. X negatif 2, Y negatif 14. Jadi kalau menggunakan 10 unit di sini, bermaksud satu unit ni adalah satu kotak ni. Satu kotak ni ada 10 kotak kecil. Bermaksud negatif 14 berada di kotak ke-4. Seterusnya negatif 1, X negatif 1, Y negatif 7. Berada di kotak ke-7. Seterusnya X kosong, Y negatif 6. Lagi X1, Y negatif 5 berada di kotak yang ke-5. X2, Y2 berada di kotak yang kedua. X3, Y21 berada di kotak yang pertama. X4, Y58 berada di kotak yang ke-8. Setelah kita berjaya plotkan graf, kita boleh sambungkan titik-titik ini dengan satu garis melengkung yang cantik. Jadi terhasillah graf untuk fungsi kubik. Jadi ini adalah graf untuk fungsi kubik. Seterusnya kita tulis graf ini adalah untuk graf Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6. Dan yang terakhir adalah untuk fungsi salingan. Okey, bina satu jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 4/X untuk negatif 4, untuk X lagi besar daripada negatif 4 ataupun sama dengan negatif 4 dan X lagi kecil ataupun sama dengan 4. Maksud X ini berada di negatif 4 sehingga 4. Tapi di sini dia telah bagi jadual nilai, cumanya tak lengkap. Jadi kita kena lengkapkan dia. Jadi kita kena masukkan benda ni, kita gunakan calculator saja kerana lagi mudah. Masukkan fungsi ini di dalam calculator. Tekan saja 4. Lepas itu tekan per. Ini adalah per. Dan tekan alpha. Tekan penutup bracket. Jadi 4/X. Kita dah berjaya masukkan fungsi tersebut di dalam calculator. Seterusnya kita kena tekan apa? Calculate. Tekan calculate. Jadi X, apakah nilai X yang kita nak masukkan? Yang pertama adalah negatif 2. Tekan saja negatif 2. Seterusnya kita tekan sama dengan, kita akan dapat nilai Y dia adalah negatif 2. Masukkan di dalam jadual nilai tersebut. Seterusnya kita tekan lagi calculate. Tekan lagi calculate. Dan X yang seterusnya yang kita nak masukkan adalah 0.5. Masukkan saja 0.5. And then kita tekan sama dengan, lepas tu kita akan dapat nilai dia adalah 8. Masukkan 8 dalam jadual nilai. Tekan lagi calculate. Seterusnya X yang kita nak masukkan adalah 2. Tekan saja 2. Dan tekan sama dengan, kita dapat nilai Y dia adalah 2. Dan yang terakhir tekan lagi calculate. X kita adalah 4. Tekan saja 4. Dan tekan sama dengan, kita akan dapat nilai Y dia adalah 1. Jadi kita dah berjaya melukis, kita dah berjaya membuat satu jadual nilai, melengkapkan satu jadual nilai. Lalu kita boleh melukis graf. Sebelum kita melukis graf, kita kena lukis setiap paksi dengan skala yang telah diberikan. Jadi untuk skala pada kali ini, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X, bermaksud 2 cm ini kepada 1 unit saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan 2 cm kepada 2 unit. 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. 1. Jadi 2, 4, 2 unit. Jadi kita nak lukis paksi X, kita tengok pada nilai Y. Nilai Y yang paling kecil adalah negatif 4 dan yang paling besar, maafkan saya. Nilai Y paling kecil adalah negatif 8 dan yang paling besar adalah 8. Maksud dia kena, paksi X kita kena berada di tengah-tengah. Berada di sini.
Fungsi X kita kena berada di sini. Supaya ada 2, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8. Supaya ada ruang. Ni 2, 4, 6, 8. Supaya ada ruang. Seterusnya kita nak melukis paksi Y. Tengok pada nilai X. Nilai X yang paling kecil adalah negatif 4 dan yang paling besar adalah 4. Maksudnya, paksi Y kita akan berada di tengah-tengah. Paksi Y kita akan berada di tengah-tengah. Supaya ianya seimbang. Inilah dia contoh yang saya telah lukiskan. Saya lukiskan. Lepas tu, saya masukkan apa? Skala dia. Masukkan skala dia, iaitu 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Ni, paksi X. Dan 2 cm kepada 2 unit untuk paksi Y. Itu 2, 4, 6, 8. Jadi setelah kita berjaya melukis paksi dan juga meletakkan skala, kita boleh plotkan graf tersebut. Jadi nak plotkan graf tersebut, tengok pada jadual nilai. Baca pada jadual nilai. Bila X negatif 4, Y dia adalah negatif 1. X negatif 4, Y dia adalah negatif 1. Disebabkan skala dia adalah 2 unit, maksud 1 berada di tengah-tengah tersebut. Tengah-tengah kotak ni. Di kotak nombor 5. Jadi negatif 4, negatif 1. Negatif 3, negatif 1.33. Maksud lepas daripada kotak yang kelima. Bermaksud kotak ke-6 ataupun kotak ke-7. Ni. Sebab negatif 1.33. Seterusnya negatif 2, negatif 2. Negatif 1, negatif 4. Dan yang terakhir adalah negatif 0.5. Tengah-tengah ni. Negatif 8. Seterusnya 0.5, 8. 1, 4, 2, 2, 3, 1.33, kotak ke-7 dan 4, 1, kotak ke-5. Jadi setelah kita berjaya plotkan graf, kita boleh sambungkan titik-titik ini. Sambung cantik lah. Barulah graf awak cantik. Jadi kita dah berjaya sambungkan titik-titik tersebut, maka terhasillah graf salingan. Jadi graf salingan ni kita dah berjaya hasilkan. Kita tulis ini adalah graf salingan untuk fungsi Y sama dengan 4/X. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Maka kita akan berjumpa lagi pada sesi video yang seterusnya. Semoga para pelajar menjaga kesihatan dan sentiasa berada di rumah dan mengamalkan penjarakan sosial dan juga mengamalkanlah langkah-langkah kesihatan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.